Salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan mengajar satu topik yang baru iaitu berkaitan dengan persamaan ion ya, persamaan ion, tetapi kita masih ada di bawah bab 7 kadar tindak balas. Okey, so minggu yang lepas kita sudah study teori pelanggaran. So hari ini cikgu akan ajar bagaimana kita membina persamaan ion. Okay? Maybe kamu akan tanya, apa perbezaannya antara persamaan kimia dengan persamaan ion? So, persamaan ion, you dapati apabila kita masuk ke tingkatan 5 ya. So, you dapati banyak topik ya, kita akan perlu pengetahuan untuk menulis persamaan ion. Ya, okay. Okey, kita lihat apabila kita nak menulis persamaan ion, so cikgu memperkenalkan satu cara ini, ya, satu cara ini. Okey, kamu perlu ikut step ini, so kamu akan dapat satu persamaan ion ya, yang betul ya. Okey. So apa kita perlu buat? Pertama, kita perlu kena pasti bahan yang kita gunakan ya, sama ada hasil ataupun bahan tindak balas itu adalah atom, molekul ataupun ion. Okey, so biasanya dari bahan itu kamu sudah tahu ya zara-zara yang wujud dalam bahan itu. Okey. So, lihat ya, yang cikgu bagi tips di sini adalah pertama, kita akan tulis semula formula atom dan molekul. Ya, tulis semula, jangan buat apa-apa. Nanti cikgu tunjuk contoh dia. Okey, lagi satu adalah bekerja seperti ion. Tulis balik ya. Okey. Tapi kalau seperti ion itu adalah larut dalam air. So means actually is a garam terlarutkan. So kita perlu tulis dia dalam bentuk anion dan cation. Sebab kalau dalam larutan aqueous, ion-ionnya adalah bebas bergerak. Okey, lepas itu kita akan patahkan atau cancel zara-zara yang tidak berubah. So, kita cek sebelum dan selepas tindak balas. Kamu lihat ya, nanti cikgu akan tunjuk satu demi satu. Okey, selepas itu kita akan salin semula apa yang tertinggal dalam kerja kasar itu. Okey, gabungkan, kita dapatlah jawapan kita untuk persamaan ion. Okey, so dalam SPM ya, okey, kita ada 3 tindak balas yang ada dalam bab ini ya, di mana kita perlu tahu bagaimana kita nak tulis persamaan ion dia. So yang pertama, yang kedua ini tak ada masalah, di mana kita sudah study banyak kali lah dalam bab 6 ya, iaitu logam tindak balas dengan asid. Okey. Sebagai basic ya, asid kita mesti tahu 3 jenis asid yang utama, iaitu HCl, ya, kita ada HCl, ya, okey, HCl ya. Kemudian kita ada asid nitrit, ya, asid nitrit, okey. Kemudian kita ada asid sulfurik, okey. Ini adalah basic, ya, basic, okey. Kemudian dalam bab ini kita study satu ion lagi ya, yang baru untuk bab ini ya, yang khas di mana tindak balasnya adalah khas untuk bab 7 kadar tindak balas. Bab yang lain memang tak ada lah. Okey. So yang bahan itu ataupun ion itu kita panggilnya tiosulfat. Okey, kita perlu ingat ya, yang ion ini formulanya ialah S2O3 2 negatif. Okey, you perlu ingatkan ya ion ini sebab dia memang ada dalam bab ini. Okey, sebab apabila natrium tiosulfat ini dia bertindak balas dengan asid, dia menghasilkan garam dan sulfur. Actually kita fokus kepada sulfur di sini.
Okey, yang sulfur ini adalah mentakan kuning. Ya, mentakan kuning ini, kita akan guna mentakan kuning ini, ya, menutupi satu pangkat X eksperimen dia. Okey, lepas itu kita boleh tentukan kadar tindak balas. Sebab dalam makmal, ya, yang dalam soalan SPM pun sama, biasanya kita lukiskan graf isi padu gas. Nah, ini dia isi padu gas hidrogen, ya. Karbon dioksida, dua ini. So, kita lukis graf, kita dapat tentukan kadar tindak balasnya. Okay, kita lukis graf isi padu gas melawan massa. Tapi untuk natrium tiosulfat ini, kita tak lukis graf isi padu gas. Kita ambil massa mentakan kuning itu menutupi pangkat X. Ya, so kita catat massa itu, kemudian kita plot graf, ya, kita plot graf, dan biasanya graf itu adalah melawan satu bermassa. Ya, okay. Okey, kita teruskan. Okey, cikgu ambil contoh pertama di mana kamu memang tak ada masalah, iaitu ambil logam. Ya, logam penting ya, logam. Yang biasanya dalam makmal kita memang guna zinc, magnesium lah. So, kalau soalan minta kamu pilih, janganlah pilih aluminium sebab aluminium charge-nya adalah 3 positif. Susah untuk kamu nak tulis persamaan ion. Ya, okey. So, tengok di sini. Okay, yang penting kita tahu ini pepejal. Ya, ini adalah aqueous. Asid sulfurik adalah garam. Dia bukan garam, dia adalah larut. Ya, so dia ada ion-ion. Okay, zinc sulfat. Larutan aqueous juga. Kemudian H2, gas hidrogen ini adalah gas. Okay, apabila kita tulis satu persamaan macam ini, kita mesti tahu ya zara-zara yang wujud dalam bahan ini. Okay? Zinc kita dapati dia adalah atom. Ya, atom. Ini adalah ion-ion yang bebas bergerak. Zinc sulfat juga terdiri daripada ion-ion yang bebas bergerak. Okay, so apa kita buat? Tengok ya. Hydrogen ini, H2. Dia adalah molekul. Sebab dia bukan atom ya, dia bukan atom sebab dia bukan satu. Kalau satu single, okey, zinc dia adalah atom. Okey, tadi cikgu kata kalau dia atom, dia molekul, dia adalah pepecah sepadan ion, kita tulis balik. Okey, saya tulis balik. Nah, ini zinc, saya tulis balik zinc. Okey. Ini adalah molekul. Cikgu tulis balik. Tetapi yang dua-dua ini adalah sepadan ion yang larut dalam air. Dia larut. So, kalau larut, kamu perlu tulis dia dalam bentuk ion-ion macam ni. Ion. Okay, so settle. Semua sudah tulis dengan betul dah. Okay, next. Apa kita buat? Kita semak sebelum dan selepas tak berubah. Ini dikatakan tak berubah. Okey, tapi you tengok zinc ini dia sudah tukar menjadi ion zinc. Ya, dia ubah dari keadaan pepecah dia menjadi ion ini. Dia larut dalam air dah. Okey, dia larut dalam tindak balas itu. Okey, so ini kita kata dia tak berubah. So you jangan usik dia. Ya, kita tinggalkan. Okey, ini hidrogen, ion hidrogen, H+. Ini adalah gas hidrogen, molekul. Okey, so kita cancel. So cancel lah. So yang tertinggal ini, kamu tarik dia balik, tarik dia turun, salin semula. Okey, hidrogen, tulis hidrogen, ion zinc, tulis ion zinc. Okey, H2. So lepas itu, apa kita buat ya? Kita perlu seimbangkan. Kita dapati hidrogen ion ini hanya satu saja. So, you perlu letak dua di depan. Persamaan ion pun kita perlu seimbangkan. Okey, ini dipanggil persamaan ion. So, you dapati sebenarnya
kalau dia adalah asid, yang terlibat dalam tindak balas itu hanya ion hidrogen. Okay, so kita dapat ini kan. So, you akan tanya, apa kegunaannya? You nak study semua ni. Okay, never mind. Sebab untuk chapter yang akan datang, soalan dia akan minta kamu bina bersama ion. Itu satu. Lagi satu, sangat-sangat penting ialah, kamu akan guna ini dengan ini ganti dalam teori pelanggaran. Ganti dalam teori pelanggaran. So, di mana yang ini kita mesti ada sebut zarah dia, iaitu atom. Yang ini kita akan panggil dia ion. So, this is the keyword. Maksudnya, kamu lihat contoh yang cikgu bagi seterusnya. Okay, ini lesson sebelum ini. Cikgu kata, kalau kita nak tulis teori pelanggaran, okay, ini adalah sebab dia, ya, sebab dia berubah. Kemudian ini salin balik untuk faktor-faktor yang lain. Okay, tapi ingat ya, frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah bahan tindak balas ini, kalau you tulis umum macam ni, memang satu markah akan ditolak dalam USBM. So, zarah-zarah bahan tindak balas ini kena ganti dengan apa yang kamu tulis dalam persamaan ion tadi, iaitu depan sini. Yang depan ini, kita panggil dia zarah-zarah bahan tindak balas. Okay, ini dipanggil zarah-zarah bahan tindak balas. Okay, of course, hasil kita tak ambil berat. Okay, so apa kita akan buat? Kita akan tulis benda ini sama. Benda ini sama. Ya. So, yang ini kita gantikannya sebagai frekuensi pelanggaran antara, okay, ini kena tukar dah. Ini kita kena tukar kepada atom. Okay, ini keyword lah. Tak ada atom memang kosong. Zarah means kena sebut dia atom, ion ataupun molekul. Okay. Atom apa tadi? Atom zinc kan? Okay. Tulis zinc. Dan ion hydrogen. H plus itu dia mesti ada perkataan ion. So, yang zarah-zarah bahan tindak balas ini mesti ganti dengan ini. Baru dapat satu markah. Okay, kemudian untuk frekuensi pelanggaran perkesan antara zarah-zarah, okay, itu okay. Ini accept. Okay, dalam SPM, so ini memang kita fokus kepada siapa yang nak dapat A+. Okay, ini cikgu ada bagi kamu latih tupi ya, mulai muka surat. Okay, kamu boleh semak ya, dia ada di muka surat mulai muka surat 68. So, di bawah sekali itu adalah terangkan perbezaan kadar tindak balas berdasarkan teori pelanggaran. Kamu boleh rujuk kepada apa yang cikgu ajar hari ini. Kamu boleh lengkapkan bahagian sini. Bahagian bawah yang berkaitan dengan teori. Yang atas itu cikgu ajar di lesson yang lagi satu. Okay ya. So, itu akan kamu buat sehingga muka surat 71. Muka surat 68 sehingga 71. Okay, so cikgu akan latih tubi kamu dengan zarah-zarah bahan tindak balas dan persamaan ion. Okay, kita tengok contoh lagi satu. So, dengan contoh lagi satu, kamu dapati sama juga. Okay, ini kita tahu, ini ialah pepejah. Okay, pepejah. So, dia adalah atom. So, atom tulis balik. Tulis balik. Okay, acid, aqueous. So, dia adalah terdiri daripada ion-ion yang bebas. So, kita tulis dia dalam bentuk ion macam ini. Okay. Ini magnesium klorida, 1 garam terlarut. Okay, so dia wujud dalam bentuk aqueous juga. So, kita tuliskan dia dalam bentuk ion-ion yang bebas. Okay. Gas hydrogen. Okay.
Ini adalah molekul. Molekul mesti saling balik. Saling balik. So, cancel yang tak berubah. So, kita cancel ion klorida sebelum dan selepas. Okay. Apa yang tinggal itu, ya, tulis bawah. Okay, bawah ke bawah sini. So, ia dapatlah persamaan ion. So, simple ya. Simple tau. Okay, so, yang depan sini. Ini yang kita akan ganti ke dalam zara-zara bahan tindak balas. Yaitu atom magnesium dan ion hidrogen dalam teori pelanggaran. So, means you study satu, kamu boleh jawab untuk 2 soalan. Okay. Okay, kita tengok contoh yang lain. Okay, itu ialah logam dengan asid. Sekarang kita ambil logam karbonat dengan asid. Banyak kali lah kita sudah buat dah semua benda ni. Okay. So, logam karbonat maksudnya dia adalah CO3 ya. Karbonat kita kena tahu. And then dia boleh gabung dengan macam-macam ion positif. Logam lah, ion logam. Okay, ini karbonat. Okay. So, dia membentuk garam. Okay, garam maksudnya mesti terdiri daripada ion positif dan ion negatif. Ya, yeah. Okay. So, membebaskan gas karbon dioksida dan air. Air, dia punya keadaan fisik adalah cecair. Okay, so now you must know CO2 molekul, tulis balik. Air molekul, tulis balik. Ini semua ni cikgu anggap dia sebagai kerja kasar. Okay, come. Ini lain sikit. Tadi logam, dia adalah atom tau. Dia berpecah. So, cikgu kata tulis balik. Ini kalsium karbonat ini, dia berpecah. Mengapa cikgu tulis balik ya formula dia? Sebab dia bukan ion-ion yang bebas bergerak. Even though dia terdiri daripada ion kalsium, ion karbonat. So, you kena tulis dia dalam bentuk macam ini. Tengok nota depan cikgu. Cikgu kata atom, molekul dan berpecah sepatian ion. Mesti tulis balik formulanya bulat-bulat macam ni. Ini dia. Okay, acid of course. Dia akan menjadi ion-ion yang bebas. Dia adalah aqueous. Okay, calcium klorida. Ca2+, Cl-. Ya, ion klorida. So, next, kita cancel yang tidak berubah. Okay, kita sudah cancel. Okay, now kita tulis balik semua yang tertinggal. Tulis balik. Okay, ini ialah persamaan ion dia. Okay, tak payah hafal tau. Tak payah hafal. Okay, so now apa kita dapat yang kalsium karbonat ini kan? Ya, kalsium karbonat ini kita dapati, ya, kalsium karbonat ini. So, kita panggil dia sebagai zara. Sebab susah sikit. Dia bukan atom, dia bukan molekul, ya. Lagipun dia bukan ion. So, kita guna zara saja. Memang diterima dalam SPM. So, your zara-zara pelanggar dalam zara-zara bahan tindak balas itu, kamu akan tukar ganti dengan zara-zara kalsium karbonat dan ion hidrogen. Ini adalah zara-zara bahan tindak balas yang pelanggar antara satu sama lain. So, lihat ya, bila you sudah buat satu, cikgu bagi apa contoh yang lain. Kalau dia adalah melipatkan logam karbonat dan asid, sama sahaja. Sama sahaja. So, you see, kuprum karbonat sama juga sebab dia berpecah. Yang penting ini, semua garam karbonat adalah berpecah. Ya, so maksudnya dia tak larut dah di sini. Dia wujud sebagai berpecah. Tulis balik. Ya, asid, of course. Ion-ion bebas. Garam yang terbentuk ini mestilah garam terlarutkan. So, mesti wujud dalam bentuk aqueous. So, kita tulis ion dia. Okay. Gas karbon dioksida molekul. Air molekul. Tulis balik. So, sama saja.
Okey, tinggal ini. Tengok sama saja. So, ini dia yang pelanggar. So, tolonglah cuba buat ya apa yang ada dalam muka surat 68 hingga 71. Sebab kalau cikgu tak ajar ini, kamu tak faham mengapa kita kena gantikan zara-zara bahan tindak balas itu dengan ion-ion ini. Sama ada ion, atom, ya. Okay. Okay, now kita lihat natrium thiosulfat. Cikgu kata benda ini adalah dalam sukatan, adalah dalam bab 7. Okay. Natrium thiosulfat ini, dia adalah aqueous. So, aqueous maksudnya dia adalah wujud dalam bentuk ion-ion dia. Cikgu sudah kata tadi kan, thiosulfat, S2O3 2-. Ya. Okay, tindak balas dengan asid. Asid dia boleh tukar. Asid hidroklorik boleh, asid sulfurik boleh. Ikut soalan lah. So, yang penting ialah kita perlu cancel ya. Apa yang tidak berubah. Nah, ini aqueous, tulis ion. Asid, aqueous, ion. Natrium klorida juga ion. Ya, tindak balasnya, ion positif ini akan ambil ion negatif ini. That's why you dapat natrium klorida. Okay, then hasil ini fix. Dia macam kalau logam karbonat, hasilnya mesti CO2 and air. Kalau dia adalah thiosulfat, hasil dia mesti sulfur, sulfur dioksida dan air. Maksudnya, saya tak kisah dia ini apa asid dia gunakan, apa jenis asid dia gunakan, produk di belakang ini adalah sama. Dia cuma ubah formula untuk garam saja. Garam sini saja yang berubah. Okay? So, senang saja ya. Kita cancel yang tidak berubah. So, kita dapati yang tertinggal adalah ion thiosulfat. Okay, dengan ion hidrogen. Belakang ini ialah hasil dia. Hasil tulis di belakang saja. Dia tak berlanggar. Yang berlanggar adalah yang depan di sini. So your teori pelanggaran akan jadi frekuensi pelanggaran di antara ion thiosulfat dan ion hidrogen akan bertambah. Dia akan gantikannya macam ini. Okay, so ini dia. Ion thiosulfat dan ion hidrogen. Okay. Okay, now kita gantikan. Exam dia hanya tukar nama asid saja. Sama ada asid hidroklorik ataupun asid sulfat, asid sulfurik ataupun asid hidroklorik. Sorry. Okay, nah garam dia. Garam mesti ambil ion natrium ini gabung dengan ion negatif di sini. Tadi itu ion natrium akan bergabung dengan ion klorida sebab dia punya asid hidroklorik. Okay, so kita dapati natrium sulfat. Memang you boleh tulis formula dia. Natrium sulfat. Na2SO4. Ya. Okay, kemudian, tengok. Yang cikgu guna pen merah ini, memang dia sama saja. Sama. Produk dia. So, you hafal. Okay, logam karbonat mesti menghasilkan CO2 dan air. Apa ni? Natrium thiosulfat, kalau dia bertindak balas dengan asid, dia mesti menghasilkan sulfur S, SO2 dan air. Okay, so lepas itu kita buatlah kerja kasar yang macam cikgu ajar tadi, ya. Okay, so ion, tulis ion dia. Asid memang ion. Garam terlarutkan ini memang ion. So yang lain ini adalah atom, molecule. That's why sebelum ini, sewaktu you mula-mula you ada di bab 3. Cikgu sudah ajar, zara adalah sangat-sangat penting. Dia sangat-sangat penting. So, sama juga kita dapati akhirnya persamaan ion ini adalah sama dengan tadi. Sama saja.
So dapati persamaan ion untuk banyak tindak balas actually dia adalah sama. Tapi dari chapter demi chapter kita akan kaji dengan lebih teliti lagi ya untuk persamaan ion. So hari ini kamu belajar 3 tindak balas ini. Ya, logam dengan asid, logam karbonat dengan asid, lagi satu ialah natrium tiosulfat dengan asid. 3 ini cukup dah. Ya, untuk bab kadar tindak balas dulu. Okey, itu saja. Terima kasih.